السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى في دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang hormati barisan AJK Masjid, para jemaah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan hajah, ayah ibu yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat, limpahan kasih sayang dan kerahmatan, belas kasihan Allah Ta'ala, kita disambungkan untuk terus hidup dan berkumpul bersama-sama untuk menunaikan solat fardu maghrib dan isya, insya-Allah. Saya diberitahu oleh Ustaz Muhammad, beliau berada di luar negara, maka tak dapat kuliah lah. Maka saya diminta untuk gantikan, insya-Allah. Baik. Saya nak buat sikit perkongsian, bukanlah satu penambahan ilmu yang berat-berat, tetapi lebih kepada perbincangan ataupun perkongsian santai sahajalah. Dan melibatkan masjid ni. Ada beberapa perkara yang yang diajukan kepada saya, yang saya tengok sendiri, yang mana ianya melibatkan ada sebahagian jemaah, sebahagian sikit segelintir jemaah yang sama-sama kita ambil cakna dan take note untuk perbaiki amalan kita, kefahaman kita dan meningkatkan ukhuwah kita lah. Ini bukan lebih kepada nak cari silap ke apa, tapi lebih kepada kita nak bincang. Mudah-mudahan mungkin sebahagian kita terlepas pandang, dan mungkin ada juga sebahagian asatizah, ustaz kita bagi pencerahan, kita terlupa. Baik, ada beberapa perkara yang diajukan kepada saya lah, dan kita sebagai AJK Masjid ni perlu bertanggungjawab. Jadi kalau saya tak suarakan kepada para jemaah, kita mungkin tak tahu. Baik. Antara perkara-perkara ni lah melibatkan jemaah masjid ni sendiri, yang mana saya juga tengok di sebahagian tempat lain lah, di masjid, di surau, di tempat lain. Yang pertamanya ialah yang mana tadi? Saya ada simpan nota tu. Bahan kuliah. Okey, baik. Ada mana nak mula? Okey, dia ada beberapa perkara. Yang pertama, tentang wudu. Bila kita berwudu, ni saya bagi perkongsian untuk teguran bagi diri saya jugalah. Tapi benda ni kadang diajukan kepada saya juga. Bila kita berwudu, semua dah tahulah, semua pandai fasih rukun wudu, syarah sah wudu, apa lagi, kemudian wudu. Jadi sampai sini solat. Ada yang berwudu dari rumah. Okey. Ada yang diberitahu bahawa di kelihatan ada segelintir kecil lah, segelintir kecil jemaah kita yang bila lepas berwudu di rumah, baguslah. Yang berwudu di sini pun bagus juga. Tapi bila wudu di rumah tu ada yang ni orang lelaki, orang perempuan saya tak dengar komplain lagi, orang lelaki. Bila dia berwudu di rumah tu, dia naik motor, kan, naik motor. Jadi bila dia wudu tu, dia angkat kain, dia sing-sing kain, sing-sing. Dia nak naik motor kan, naik motor tu kena sing-sing kain. Jadi bila dising-sing tu nampaklah lutut. Lutut. Dia duduk, saya perhatilah orang ni, dia sekarang dia duduk di satu taman perumahan lah.
Jadi tapi ni umum saya bukan nak tuju mana-mana individu, umum. Jadi saya jangkakan daripada rumah ke masjid ni satu jangka masa lah. Kan? Satu jangka masa lah, mungkin setengah minit, mungkin seminit. Jadi dia datang ke masjid dengan naik motor tu, dah siap berwuduk, datang parking motor, kemudian masuk masjid terus solat. Dia solat tahiyatul masjid, baguslah. Jadi ditanyakan, boleh ke datang masjid dalam keadaan aurat terdedah? Wuduk dah ada, kan? Aurat tu terdedah, kan? Sambil naik motor, tuan-tuan boleh bayangkan, sing-sing kita kan laki nak naik motor kan, kita tarik kain tu kan. Sekarang nampak betis je, betis tak apa. Ni nampak lutut. Batas aurat bagi lelaki ialah pusat dan lutut. Dan juga perlu ditutup walaupun sesama lelaki. Bukan kita tutup untuk perempuan tengok, tak boleh perempuan tengok. Tapi juga tak jaga supaya orang lelaki sama mahram pun tengok, dia boleh tengok. Jadi ditanyalah, kan? Saya pun perasan jugalah kan. Tengok juga. Jadi bila dia naik motor tu dia singsing lutut lah. Singsing lutut pula, singsing kain nampak lutut. Sampailah masjid, parking kan. So ada yang tanya, dia tak perbaharui wuduk ke? Saat dia khatari, wuduk tu mungkin batal kan. Wuduk, bila kita ada wuduk, kita biar lama terbuka kan, dikatakan dia percaya yang di soalan tu lah, mungkin dah lama terbuka sampai masjid terus solat, tak perbaharui wuduk, mungkin wuduk tu dah terbatal. Itu kefahaman dia lah kan. Jadi saya pun ada rujuk dengan beberapa guru fiqah lah kan. Kita pun tahulah, cuma kita saja buat rujukan. Okey, bila kita sampai satu masa kita dah ada wuduk, aurat kita terdedah kan. Ni datang masjid ni, tak kira naik kereta ke naik motor ke, ada yang kain kan, ada pakai seluar katok. Saya pernah tengok ada orang, tapi bukan sini ya, ada orang datang semayang masjid pakai seluar katok tu. Seluar katok ni sampai betis tu kan. Okay. Bila dia duduk atas motor atau basikal, nampaklah duduk tu kan. Kalau dia datang masjid ambil wuduk, okey, tak apalah. Tapi kalau dia wuduk daripada rumah sampai sini, okey, itu yang disoalkan. Jadi saya rujuklah dengan beberapa guru fikah. Jawapannya ialah wuduknya tetap sah. Dia datang naik motor kan, datang ni, wuduk tu terangkat, terbuka dengan keadaan berwuduk, datang masjid. Saya pun naik motor juga kan, bukan saya nak kata orang lain, diri saya pun. Jadi bila nampak wuduk tu terbuka, terdedah, sampai masjid semayang, wuduk dia masih sah. Ni nak jawab soalan orang berkenaan lah, wuduk dia masih sah. Jadi yang masalahnya yang bila wuduk, bila masalahnya tak sah tu, bila kita solat, kita ada wuduk, solat kan, tengah-tengah solat nak bangun, contohnya nak bangun solat, terkoyak kain kan, perap kain koyak kan, apa nak buat kan. Dan koyak tu betul-betul dekat peha kita, dan peha kita tu kita tak pakai seluar boxer, seluar panjang, seluar dalam boxer yang panjang tu kan, atau seluar katok dalam kan. Jadi bila kita terus solat, nampaklah peha tu kan, itu dah aurat. Jadi disarankan, wajiblah untuk si pesolat itu tersebut menutup aurat secepat mungkin. Sama ada dia kalih kain dia ke kan, tak apa, boleh bergerak. So itu daruri, dia boleh kain, katakan koyak dekat tepi kan, alih ke tepi, alih ke depan kan, supaya dia depan ni so tak apa nampak. Ataupun ada setengah pendapat, guru Ustaz Adli dia kata, kalau sempat ikat, boleh ikat kan, kain kita tu sekarang lembut kan. Jadi kalau ada koyak tu kita nampak, kita boleh cepat-cepat ikat. Macam mana ikat tu saya tak tahulah, takkan ambil tali pergi ikat tu, tak adalah. Tapi maknanya boleh, ada cara lah, ada orang pandai ikat kan, ikat kain tu. Boleh pada waktu tu tak perlu risaulah ni batal 3 kali. Saat ini darurat. Kalau dia terus boleh batal solat sebab terdedah dalam solat. Adapun dalam waktu dia berwuduk, datang ke masjid ke, di masjid ke, aurat dia terdedah, bukan dalam semayang tu tak batal. Tapi ada pendapat, saya pun tanya ustaz, saya rujuk pada ustaz, antaranya Ustaz Baharudin, dia kata boleh membawa kepada makruh lah, tak apa elok lah. Itu makruh sebab makruh dari segi pandangan wuduk terdedah, aurat terdedah kerana berwuduk, setelah berwuduk. Okey. Tapi ada satu hukum lain, hukum haram mendedahkan aurat di tengah kalangan ramai. Tu beza tuan, dia ada dua benda beza ya. Tadi saya kata makruh ataupun tak apa, tak batal wuduk sebab berwuduk tu terdedah aurat kan. Termasuklah kita sekarang, kita kat rumah kita ambil wuduk dengan pakai tuala je kan, mesti dah nampak pusat, nampak apa, nampak apa nama ni, nampak lutut kan. Tak apa,
Okey, pakai seluar pendek, pakai seluar dalam, makan masa tu kan. Cik ada tengok handphone lagi tengah pakai tu, tengok handphone borak orang kan. So makan jaga masa tu tak apa. Tapi bila dalam solat tu cuma satu persoalan lain yang timbul. Bila datang ke masjid dengan keadaan lutut terdedah, maknanya dia dah mendedahkan aurat. Tu tangtu yang salah. Tapi wuduk tu tak batal. Okey. Timbul soalan lain. Bolehkah berwuduk dalam keadaan tidak berpakaian? Mungkin ada ustaz lain dah sentuh tapi saya tak ingat ada ke tidak. Saya kongsilah, saya ambil pandangan daripada Jabatan Mufti. Kata-kata termasuk saya lah, kerana pergi ambil wuduk kadang dekat rumah pakai tuala kan. Nampak lutut, nampak pusat, biasalah. Seorang-seorang kat rumah kan. Tapi boleh tak berwuduk dalam keadaan tak berpakaian? Kan? Orang kata tu kerja gila lah kan, tak hormat wuduk semua kan. Okey, saya ambil pandangan mufti, Jabatan Mufti. Baik. Soalannya ialah dalam Al-Kafi nombor 799, hukum berwuduk dalam keadaan tidak berpakaian. Ini bukan pakai seluar pendek ke tuala ke, ini tak pakai apa langsung, tanpa suara benang. Kita tak buat lah kot. Kita tak buat lah kan. Tak buat lah, tapi ini katakanlah ada kan. Kalau budak-budak kecil tu tak apa. Ini kita ada dewasa ni, rasa tak buat lah. Tapi mana tahu mana tahu kalau ada yang buat. Saya mempunyai soalan. Apakah hukum kita mengambil wuduk dalam keadaan tidak berpakaian tanpa seurat benang? Jadi panjanglah perbahasan dia. Saya terus kepada apa tarjih dia. Panjang nak bincang ni. Okey. Pertama sekali dia kata, Jabatan Mufti ni beri jawapan. Pertama sekali, menutup aurat adalah wajib apabila kita di khalayak ramai, apabila kita bersama dengan orang, walaupun sesama mahram, tutup aurat. Okey. Tak kira berwuduk ke tak berwuduk ke, main sukan ke apa ke. Okey. Habis tu main sukan pakai seluar pendek tu, itu cerita lain. Itu kita bincang, tanya ustaz fiqh yang lain. Ada setengah-setengah pendapat mengatakan main bola tu ada yang seluar pendek, apa yang dekat tu kan, hukum. Kalau ikut mazhab Hambali tak apa. Kan? Tuan-tuan pernah tengok tak orang Arab ni, kita kongsi santai lah. Tuan-tuan pernah tengok tak setengah orang Arab dekat KL kan? Orang Arab dekat KL, bila kita pergi KL tu, laki tu pakai seluar pendek, bini dia pakai purdah. Kan? Bini pakai purdah, laki dia pakai seluar pendek. Sama. Jangan kata ni salah, sesat. Itu sebab dalam mazhab Hambali, mereka ni Hambali sebab saya. Boleh. Hambali atau Malik? Mazhab Malik boleh. Malah dalam pendapat Imam Bukhari. Ni saya beritahu dari segi pandangan ulama saja, bukan saya suruh buat. Bukan saya suruh ikut buat, bukan. Nak bagi tu pandangan, perbezaan pandangan, dan khilaf pandangan itu adalah rahmat. Ada pandangan, seingat saya, Imam Bukhari. Imam Bukhari pun boleh mengeluarkan fatwa. Dia pun ada guru fiqah. Dia pun imam fiqah, bukannya imam hadis sahaja. Di antara kitabnya dia kata waktu solat pun boleh nampak lutut tu tak termasuk. Waktu solat lutut tak termasuk, lutut bahagian lutut kan. Tapi jangan loya buruk lah. Habis tu boleh lah solat pakai spender. Kadang saya pernah dengar ada penceramah ni bincang tentang perbezaan mazhab. Tak apa, tak salah kan, bukan suruh nak tukar mazhab, bincang kan, itu saja. Ustaz lain pun kat sini pun banyak bincang perbezaan mazhab kan. Ustaz Dr. Mahyuddin, Ustaz Zaki, Ustaz Aimi, bila bincang satu fiqah tu, dia bincang mazhab-mazhab lain. Jangan rasa tuan-tuan confused lah, tak boleh nak abang. Tak ada. Dengar saja kan, itu perkongsian saja. Rahmat Islam ni luas. Jadi bila ada seorang penceramah ni, dia bincang perbandingan mazhab ni, muqaratul mazhab, muqaranah bainal mazahib. Imam, ada setengah imam kata solat boleh nampak lutut kan. Tu datanglah ustaz, sebahagian ustaz ni mulai buruk kan. Dia viralkan lah kan. Habis tu bolehlah solat pakai spender. Siapa cakap solat pakai spender boleh? Dia cakap imam setengah-setengah imam mazhab membolehkan. Itu saja. Bukan suruh buat kan. So jangan loya buruk lah kan, bila orang bagi hukum tu, orang bagi ilmu kan. Tak nak ikut sudah kan. Okey. Jadi balik kepada solat dalam keadaan tidak berpakaian. Pertama sekali tutup aurat tu wajib. Jadi sampai tu naik motor ke, jalan kaki ke, tutup aurat tu wajib. Kalau tak perasan kan, sampai masjid ada lubang. Kain ada lubang, seluar ni berlubang. Tutup cepat. Kan? Tak payahlah, tak ulang wuduk pun tak apa. Sebab kita tak perasan. Malah tengah-tengah solat pun, kita tengah solat, tengah rakaat pertama tengah solat nak sujud tu, ternampak apa ni, lubang dekat ni kan, kain seluar tu kan. Kalau boleh tutup, tutuplah. Kalau ada najis, tak cicak ke apa, alihkan. Kalau dia kering, alihkan. Buang. Baik. Jangan susahkan diri. Lepas tu, okey.
Boleh. 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 Pakai tual. Boleh. Tak salah. Boleh. Nampak lutut. Saya cakap tadi lah. Ambil wuduk, aurat terdedah, tak apa lagi. Datang pakai kain, pakai seluar. Macam saya cakap lah, situasi sampai ke masjid pun nampak lutut. Saya tanya dah guru-guru fiqah, tak apa. Tapi lebih kepada makruh. Makruh dari segi mendedahkan aurat ketika berwuduk. Tapi mendedahkan aurat di khalayak ramai, itu satu hukum lain. Itu dah haram. Jangan confuse dua benda. So jangan dedah lah. Nak kat rumah nak ambil wuduk, pakai tuala ke, pakai kain ke, tak pakai apa pun, dari segi hukumnya boleh. Ni hujahnya. Jabatan Mufti mengeluarkan bahawa Okey, dia bagi antara hujahnya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya' minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita malu, kita tutuplah aurat kan. Dan kita pun ada dengar kadang-kadang, bila kat rumah ni, kadang-kadang bila kita tak berpakaian ni, ada benda lain nampak kan. Orang lain tak nampak, bukan pasangan kita nampak ke. Saya tak ada pasangan lagi. Tapi orang lain pasangan nampak, tapi ada benda lain nampak kan. Ada mata-mata halus yang nampak lah. Tu yang kadang-kadang ada minta maaf sebutlah, ada kadang cerita kisah jin tertarik dengan manusia kan, macam-macam. Jadi kita jagalah aurat kita. Okey, kemudian dia beritahu, fallah ahqqu an tak dapat. Yustahya min. Maka Allah lebih berhak baginya untuk malu terhadapnya daripada malu terhadap manusia. Malu kepada Allah lebih utama daripada malu kepada manusia. Jadi kalau seorang-seorang tutuplah. Baik. Walaupun tidak dinyatakan sebagai perkara sunat dan wajib menutup aurat. Walaupun tidak dinyatakan sebagai perkara sunat atau wajib menutup aurat ketika mengambil wuduk, tetapi adalah lebih baik dan utama untuk menutup aurat seperti mana yang disunatkan ketika mandi. Bila maknanya tutuplah aurat, ambil wuduk tu, kita jaga aurat kita. Itu satu. Jadi saya jawab soalan yang tadilah, ada orang tanya kan, boleh ke tu nampak lutut tu, dia datang dari rumah, datang naik motor ke masjid, nampak lutut? Jawapannya boleh. Cuma boleh dari segi wuduk tak sah. Wuduk dia sah. Tapi dari segi dedah aurat tu satu hal lain. Dia kena take note lah. Dia kena jaga. Kena tutup aurat. Tu wajib. Okey. Kemudian ada isu kedua yang diajukan pula ialah, saya kena sebut ni minta maaf lah. Saya sebut ni secara hikmah yang saya boleh lah. Kadang-kadang kita semayang dekat sana dekat sini kan. Kita semayang bukan di satu tempat. Kita semayang di sana di sini. Jangan tanya saya kat mana lah bahagian saf. Kan saya sebutkan tuan-tuan nak cari siapa orang tu kan. Kadang saya semayang ke sana, semayang belah sini, belah belakang kan. Kalau ada dua imam kat depan ni, imam dua, imam tiga kat depan ni, saya semayang lah. Kadang saya lambat, kadang saya sengaja semayang kat belakang. Ada sebab sebab antaranya bukan sebab lambat. Sebab kadang-kadang saya ikut satu ustaz. Ustaz dia pernah ngajar seni dulu. Dia begitu, kadang ustaz atau imam, saya bukan ustaz, tapi imam kadang dia elok semayang, kadang-kadang dia perlu semayang kat belakang. Dia nak tengok keadaan saf jemaah dia kan. Jemaah ni ada jemaah yang jenis yang buat kacau kat belakang ke, kita semayang kat belakang, kat depan. AJK, Nazir, Imam, Bilal semua semayang kat depan, semua berlonggok kat depan. Jadi kat belakang tu ada orang bising, ada orang badan berbau, ada orang bising, solat baca bising lah, atau macam-macam lah masalah, jenis tak nak rapat saf. Jadi tak siapa nak take note, tak siapa nak beritahu, tak siapa nak tegur. Jadi kadang-kadang orang-orang tertentu yang ada authority, cubalah pergi sana pergi sini tengok kan, untuk take note lah kan. Kalau ada nampak, dia kena beritahu lah kan. Kadang kita semayang kadang kat belakang, depan sini okey, tapi kat belakang saf belakang ada jenis yang baca kuat, ganggu orang sebelah-sebelah nak tegur takut atau segan. Jadi kita lah yang berautoriti ni kan. Bukan AJK saja. Siapa yang tahulah, ada ilmu, bagi tahulah. Baca perlahan kan. Ada yang badan berbau datang masuk masjid, memang badan bau kan. Tapi dia kena usaha. Baguslah datang masjid tu bagus. Tapi dia kena usaha untuk hilangkan bau tu sebaik mungkin. Pakailah minyak wangi, mandilah betul-betul. Belilah minyak wangi, pandai-pandailah kan. Pakailah deodorant tu kan, untuk ketiak tu, macam-macam lah, pandai lah. Baju pun tukarlah, baju bersih. Ni semua benda-benda basic yang kita patut tahulah. Tapi apakan daya, ada sebahagian orang dia tak nampak-nampak lagi. Ni bukan budak-budak tuan, ni orang dewasa ni, saya cerita ni. Kadang bau badan dia kita tengok, kita nak tegur pun
sebut salah kan. Bukan kita nak cerita salah orang, tapi dah kau buat macam tu, orang pun komplain kan. Jadi kita sebagai autoriti masjid ni kenalah ambil tindakan. Termasuklah orang yang bukan berjawatan lah, dia yang dia tahu, dia kena beritahu lah kan? Nasihat baik-baik, cakap baik-baik. Jadi bila saya semayang dekat sana dekat sini, ada satu kes tu saya jumpa. Ni kes betul benar. Satu jemaah ni, beberapa kali saya detect dia semayang. Bila saya semayang sebelah dia, kita takbir kan, Allahu Akbar, kita takbir. Dia baca kuat sikit, Allah, kuat, suara dia kuat, tak apalah, saya tak marah lah, tak kisah. Tapi bila dia baca tu, takbir tu, saya dengar dia baca macam, saya dengar beberapa kali dah, bukan sekali dua kali, banyak kali. Dia takbir tu macam ni, Allah Akbar. Dia ada macam baca something antara Allah dengan Akbar tu. Yang saya dengar macam itulah, Allah Akbar. Dia ada macam baca zikir, saya tak tahu apa benda, tapi ada bacaan, ada bunyi. Bila baca bunyi itu mana ada benda lah kan. Takkan dia cakap benda yang Melayu, mesti cakap something bahasa Arab. Okey, jadi dia baca macam tu. Okey, jadi saya nak lanjutkan juga apa yang dibincangkan oleh Ustaz Aimi 2-3 hari lepas. Ustaz Aimi membincangkan kitab Munatul Musalli Syekh Daud Fatani. Baru masuk 3 rukun kan, 3 rukun solat, berdiri, niat dan takbir kan. Tapi Ustaz Aimi beritahu tentang takbiratul ihram tu perlu jangan tambah huruf alif kat depan, Allah. Jangan tambah kat belakang, Akbar. Apa lagi? Jangan tambah huruf. Benda ni pun saya dah bincang 2 tahun lepas. Kita dah bincang kat sini. Tapi tak apalah, baguslah. Tapi mungkin Ustaz Aimi mungkin terlupa. Seingat saya dia tak sebut. Pentingnya untuk membaca dengan muwalah. Dalam takbiratul ihram, dalam Al-Fatihah antaranya, rukun qauli ni mesti muwalah. Muwalah ni berturut-turut bersambung. Tak boleh ada bacaan selang-seli atau berhenti lama, pause lama tengah-tengah, tak boleh. Kan? Dia kena bersambung. Allah Akbar, tak boleh. Dia kena ulang balik takbir tu. Kan? Ustaz Aimi ada sebut benda ni. Apa lagi? Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dia ada jangka masa, sela masa tu. Tak boleh, dia kena ulang balik Fatihah tu lah. Tak perlu berulang salat. Dia kena mualah ni bersambung, berterusan, berturut-turut. Jadi saya dengar seorang hamba Allah ni dia semayang itulah, Allah Akbar. Tu tak boleh lah. Saya tak sempat nak bagi tahu lagi, tapi saya bagi tahu secara umum lah. Saya tengok pun dia tak ada sini, tak ada sini. Jangan risau lah kan. Tapi itulah, saya mengingat mungkin ada yang orang lain pun terbuat. Dia takbir ni kena mualah, Allahu Akbar, hu kena sebut. Allahu Akbar. Okey. Satu lagi yang saya perasan, yang saya pernah bincang juga, jangan tukar hamzah akbar tu kepada waw. Ada setengah orang dia macam tashil, dia mudah, dia bacaan tu dia sambung jadi waw. Contohnya Allahu Akbar huwa, Allahu Akbar. Tak boleh kita tukar waw, hamzah kepada waw. Allahu Akbar, jelas tak? Dengar kan bunyi Allahu Akbar, tak boleh kan? Sebab dia baca lagi semayang Allahu Akbar, tak boleh. Kalau tabatul ihram tak boleh. Dia kena Allahu Akbar, hu-a, beza tu, hu-a, hamzah, Allahu Akbar. Dia tak boleh Allahu Akbar, dia tukar waw jadi waw. Tukar huruf, tambah huruf, batal, tak sah lah perkara tersebut. Dia kena ulang balik. Tu baik, itu benda mudah lah. Jadi kita baca tu dengan berturut-turut. Jangan baca zikir. Walaupun kita mungkin, saya sangka baik. Mungkin setengah-setengah orang ni dia belajar dengan guru-guru dulu kan. Mungkin dia tersilap dengar. Kita sangka baik, ta'azur. Kita sangka baik. Mungkin dia guru dia ajar betul, tapi dia tersilap dengar. Atau guru dia tersilap bagi tahu. Ataupun dia pernah belajar tapi terlupa. Jadi dia amal cara yang tak tepat. So jangan baca zikir. Walaupun kita yakin kan ada benda bagus. Allah, contoh dia baca apa? Allah subhanallahil azim. Akbar, tak boleh Walaupun zikir itu bagus, tapi kat situ tak boleh. Tak betul. Niat baik tapi tak kena cara, tak boleh. Dia mesti bersambung. Allahu Akbar huwa. Jangan satu lagi, jangan tukar. Allahu Akbar huwa. Saya pernah dengar juga huwa, tak boleh Hu Akbar tak boleh. Hu Akbar, huwa, hamzah. Baik. Okey, dah 2 3 isu tadi kan. Sikit lagi. Okey.
Kemudian isu yang lain ialah ada yang komplain tentang budak-budak. Bukan komplain lah, lebih kepada suara, pendapat yang disuarakan lah. Kadang-kadang ada sebahagian kita bawa budak-budak datang kat depan semayang solat, anak kecil betul, semayang kat dalam saf bersama-sama dengan orang dewasa. Seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni, pada pendapat saya menggalakkan bawa budak-budak semayang di depan. Cuma jangan belakang imam lah, semayanglah belakang tepi sikit kan. Yang penting bapa atau ibu tu ada di sebelah kan, ada di sebelah. Sebab Imam Nawawi pun dalam ada sebut dibincangkan Imam Nawawi sebut boleh bawa budak-budak semayang datang solat dalam saf selagi dia tak buat kacau. Dan dalam Dr. Zulkifli Al-Bakri pun sebut boleh bawa dalam saf kalau budak tu mumayyiz, dia tahu membezakan. Dia tahu bezakan, jangan buat bising, dia tak ni. Kita tahu walaupun kita tengah semayang, anak tu dia cuit-cuit tepi-tepi kan, tak apa, jangan. Jadi dia duduk dalam saf. Jadi jangan ada komplain lah kan, apa ni bawa anak ke depan saf pertama ni. Tak apa, kita galakkan. Pada saya galakkan. Saya galakkan. Mungkin di tengah-tengah masjid dan kita belajar dulu-dulu, budak-budak mesti kat belakang. Kan? Budak-budak je, sekarang budak tu dah duduk kat depan lah. Dia datang awal kat depan. Ada jemaah yang dah berdewasa datang lambat, pergi belakang. Dia halau budak tu. Nampak? Budak tu dibuat second class. Halau. Itu satu perbuatan yang salah, tak boleh Sebab zaman Nabi pun, masa Nabi tengah solat, hadis sahih, Nabi tengah solat, sahabat Nabi ni Ibn Abbas, dia kecil. Ibn Abbas ni muda. Dia semayang sebelah Nabi. Sebelah Nabi. Jadi Nabi tak ada tolak ke belakang. Nabi ambil dia, ada riwayat kata dia, Nabi pegang telinga dia ke. Nabi ambil, letak sebelah Nabi. Nabi tak suruh dia ke belakang sana, tak ada. Boleh. Dan banyak lagi hujah-hujah ulama lain membolehkan solat membawa kanak-kanak. Jadi boleh. Saya galakkan, saya suka tengok budak-budak ada kat depan. Jadi dia semayang. Siapa yang tak tahu tu? Budak tu tak tahu. Dia pokok pangkalnya ibu bapa. Bapa tu yang kawal anak. Yang muraqabah anak tu anak. Muraqabah tu pula budak-budak. Bapa lah. Saya sarankan kalau mana yang bawa dua anak tu, boleh nak bawa. Tapi anak tu biar anak mumayyiz, yang tahu, yang tak buat bising, yang tak boleh lari. Kita pernah ada kes dulu yang pijak kepala orang pada kan, kat belakang kan. Pijak kepala orang lah kan, sampai bergaduh. Tu kita cuba elak lah. Malam Ramadan tu kita elakkan. Tak tahu lah. Budak tak tahu. Budak memang tak tahu. Masalahnya yang dewasa ni. Kan, dewasa ni. Yang biasa ni kena bapak tu lah, kena bertanggungjawab. Atau ibu tu lah. Jadi saya sarankan yang itu memang tak puas hati tu, macam tak puas hati tu. Ada orang bawa anak kan. Saya tahu tu. Tapi tak apa. Itu tak ada masalah. Orang bawa anak jangan halang. Tapi tengok. Kalau anak tu bising-bising, cakap dengan bapak tu elok. Kalau boleh, kalau ikut tulisan Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri, jangan bawa budak yang bukan mumayyiz, yang memang kerja dia bising, tak duduk diam. Jangan bawa masjid. Tu ada, boleh buka dalam Bayan Linnas, tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tapi kalau budak tu elok, dia walaupun dia tak sebelah tu dia mencuit kan, tak semayang, kita semayang dia duduk joget sebelah, tak apa. Kan? Kemudian apa satu ni macam? Itulah potong orang cakap dah lupa dah. Potong orang cakap. Okey, kalau yang bawa dua anak, saya sarankan kalau bawa dua anak, letak seorang kiri seorang kanan. Okey. Sebab memang ada dalam riwayat bila sahabat Nabi, bila anak dia main, dia tangan tu boleh guna untuk diamkan anak tu. Jangan cakap lah, batal lah. Kan? Gerakkan anak tu main kan, main apalah kan, sebelah tu. Jadi kita boleh guna tangan kita untuk picit, cubit dia ke, cuit sikit ke kan, supaya dia beringat. Kan? Boleh, tak masalah. Gerak tangan tak boleh. Bukanlah nak kena 3 kali bergerak, tak boleh. 1, 2. Janganlah yang tu, janganlah. Gerak je lah macam biasa. Tak payahlah menyusahkan badan, kan? Okey. So saya ambil pendapat dan bersetuju dengan pendapat Imam Nawawi dan ulama-ulama lain. Boleh, saya lagi suka tengok budak-budak ada di saf. Tapi janganlah belakang imam, kan? Cuma yang pangkal ni ibu bapa mesti berilmu. Mesti jaga. Jangan letak bawa anak yang bising. Anak yang tak boleh duduk diam. Itu isu yang biasanya timbul pada malam Ramadan lah.
Kan tiap-tiap tahun isu yang sama lah. Kan kita pun JK masjid pun pening macam mana kan. Tapi alhamdulillah dalam 2-3 tahun kebelakangan ni saya tengok okey, tak bising kan. Okey lah. Okey kan. Tak bising. Bila sampai solat witir pun dah tinggal 1-2 saf ni, tak bising belakang. Okey alhamdulillah. Cuma maksudnya tahun ni lah baru Ramadan tahun ni saya witir, saya tengok ada kat belakang tu budak bising-bising main kan. Tengok kan budak kecil, yang main tu budak besar. Tu saya tegur tu kan. Yang besar tu duduk diam katanya. Budak lain pun akan ikut kan. Saya terpaksa tegur cara tegas lah. Okey, kemudian isu yang satu lagi. Menegur dengan tegas. Ni nak bagi tahu lah. Kan. Adalah kadang orang cakap, imam ni apa? Ni cakap dekat mimbar kan. Yang kan saya cakap lelaki dewasa ni nak lepas sebelum khutbah lah. Lelaki dewasa di luar sana yang sedang makan, berjual beli dan apa lagi? Beli dan melepak kan, isap okok ke apa ke. Sila segera ke masjid kerana khutbah dah nak memula. Kan? Saya cakap tu berasas, bukan saya suka-suka nak tegur orang. Tak kiralah kat mana-mana, kan? Bukan nak attack siapa, tapi pertama sekali khutbah wajib kita kena ada di masjid. Okey. Tak boleh makan kat kedai sambil dengar khutbah kan, tengah makan. Tu tak boleh. Tak boleh buat benda lain, kena dengar. Kecuali masa tu dah lapar, nak pitam, nak apa, pilihlah makan sikit kan. Masa tu nak minum ke apa kan, masa tu lepas tu pergi masjid. Okey, sebab bila saya tengok CCTV, saya antara yang mengelolakan multimedia lah. CCTV ni kita tengok. Kita tengok bila waktu khutbah, kamera khutbah sini, bila tengok kamera lain yang menuju kepada di luar sana lah kan, di tempat luar sana lah. Nak sebut orang terasa pula kan, luar sana kan. Ada yang duk tengah baru keluar daripada kedai. Kan? Ada yang siap berborak kan. Ni khutbah tengah jalan ni. Nak lintas jalan ni kan. Siap berborak kan. Ada yang tengah cocok gigi kan. Patut kita kena segera ke masjid. Kan? Okey, segera ke masjid. Wa idza qudiyatis shalah fantashru kan. Wa idza qudiyatis shalah apa kan? Lupa dah. Wa idza qudiyatis shalah wa idza nudiyatis salatu yaumul qiyamah, yaumul jumaah, yaumul qiyamah. Saya lupa dah spontan ni lupa pula. Tapi ayat tu kata kena cepat, segera. Betul. Jadi saya bertegur tu bersebab tadi adalah sahabat kita tegur dululah. Imam ni janganlah kata macam tu, macam kasar. Saya cakap tang mana kasarnya? Saya kata sila segera ke masjid kan. Saya tak pernah pun cakap yang kat luar tu jangan tegih-hegih. Saya tak nak cakap yang tu tak pernah cakap lagi. Tak pernah saya sound orang macam itulah kan. Jadi saya cakap cara baiklah. Okey, segera. Sebab perlu. Di masjid lain pun sebut. Kan? Tapi waktu tu dah nak khutbah dah kan. Nak tunggu Bilal azan. Jadi kena sebut. Kalau tak ni. Cuma satu hal pula. Bila saya tak sebut minggu lepas saya tak sebut. Saja je kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bilal terus azan. Saya tak sebut. Lepas tu, lepas semayang tu ada pula tanya. Kenapa imam tak sebut? Tak beritahu orang semua ni? Dah macam tu pula dah. Saya kata kadang-kadang sesekala lah. Tak boleh lah. Tak boleh selalu macam nak cik salah orang. Tapi itulah, itu hakikatnya. Bila kita tengok CCTV, itu hakikatnya, betul. Ada yang tengah baru nak datang lambat kan. Tu cerita lain. Terlambat terlupa, datang lambat tu cerita lain. Ini yang memang datang melepak tu yang saya pernah beritahu. Waktu khutbah pun macam pasar kat luar tu. Minum air balang. Air balang tu kan, air infak balang. Jadi saya beritahu pada siap sebelum khutbah tu tutup dulu kan. Lepas tu lepas semayang makan, lantak lah benda nak lantak kan. Itu antara adab-adab khutbah dan solat ya. Dan ada kadang-kadang benda-benda ni kadang kita perlu kita kena perlu tegur dengan cara hikmah. Baik. Mungkin tuan-tuan kata hikmah ni apa? Kadang imam hikmah tegur ni kan. Kita nak bagi tahu, nak kongsi sikit hikmah. Hikmah hakama, ha kaf mim tu usul perkataan dasar, huruf dasar dia. Hikmah ha kaf mim ta marbutah. Hikmah ni banyak orang kita salah faham bila kita berdakwah dengan hikmah. Hikmah ni cakap lembut, baik-baik. Tu kurang tepat. Hikmah ni bukannya cakap lembut, setiap masa lembut, nak dakwah ni kena baik lembut ya. Ada masa kita kena tegas. Kena keras tapi janganlah menghina. Kena tegaslah. Azan dah. Jelas, tutup. Berapa minit ni? Okey, teruskan. Okey. Jadi hikmah ni saya bacakan last kali. Apa itu hikmah? Sikit je. Daripada media sunnah. Apa makna hikmah? Ibnu Hajar Al-Asqalani memberitahu bahawa wa asah ma qil fi al-hikmah innaha wada' syai' fi mahallihi. Dalam kitab Fathul Bari.
Dia kata makna yang paling benar dari al-hikmah adalah bahawa al-hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana tuan-tuan ini macam takrifan adil. Adil sama juga, adil kena hikmah lah. Nak menjadi adil kena hikmah. Orang yang berhikmah, orang yang adil, kan? So letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau perlu tegas, tegaslah. Yang penting bukan menghina lah. Kalau perlu lembut, lembut. Dia bukan semua lembut, lembut. Ada masa kena tegas, kena bagi tahu, kena cakap direct. Ada masa kena cover-cover, ada masa kena tegur belakang-belakang. So oleh itu praktikanlah tulisan ni. Oleh itu praktikanlah kedua-dua pendekatan di dakwah ini, iaitu tegas dan lembut pada tempatnya. Bukanlah dakwah Islam itu hanya dengan keceriaan, kesenangan, kelembutan, tapi dakwah Islam itu juga mewajibkan kepada kekerasan, kalau perlu keraslah, amaran dan kepayahan dalam mengejar redha Allah Azza wa Jalla. Itu saja saya kongsi malam ini. Moga-moga mendapat manfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Niat saya tak ada lain melainkan untuk kebaikan diri kita, termasuk diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.